yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang hamil dengan perempuan yang menyusu. Perempuan ni, dua orang perempuan ni boleh dia berbuka apabila diperlukan. Sepakat ulama tanpa ada khilaf. Cuma selepas daripada berbuka, bendakah yang diwajibkan kepada dia? Dalam masalah ni ada 4 pandangan ulama. Ada 4 mazhab. Okey. Mazhab yang pertama adalah wajib dia kena qada sahaja tanpa fidyah. Okey, ni mazhab yang pertama. Ni pandangan dalam mazhab Hanafi dan sebahagian daripada ulama di zaman tabi'in. Yang kedua, wajib dia kena bayar fidyah, wajib dia kena qada serta bayar fidyah kalau sekiranya dia berbuka kerana bimbang orang lain. Kalau kerana bimbang dia, hanya wajib qada sahaja. Pandangan ni adalah pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. 2. Yang ketiga, dalam mazhab Maliki, ini pandangan Imam Malik. Pandangan Imam Malik, dia kata tengok, kalau orang puan mengandung, kalau dia buka, wajib qada, tak wajib fidyah. Tapi kalau orang puan menyusu, kalau dibuka, wajib qada serta fidyah. Maka itu mazhab Maliki. Pandangan yang keempat, pandangan yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas, bahawasanya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahawasanya wajib kena bayar fidyah sahaja, tidak wajib qada. Okey. Sekarang ni kita kena tahu perselisihan dalam masalah ni dulu. Baik. Jadi kesimpulan, kalau kita tengok pandangan majoriti ulama, bahkan pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, wajib kena qada. Cuma masalah perbahasan fidyah kena bayar ke tak, itu perbahasan lain. Hak yang kata tak wajib qada adalah pandangan yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar. Pandangan ni sebenarnya adalah pandangan yang dhaif. Okey, boleh faham? Pandangan Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas dalam masalah ni adalah pandangan yang dhaif, bercanggah dengan dalil syarak. Pandangan ni bukan pandangan sahih. Sebab dia, okey, yang pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya memang betul ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas bahawasanya perempuan wajib kena bayar fidyah sahaja tanpa qada. Tapi di sana ada riwayat yang kedua daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, kena qada serta fidyah. Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, daripada Abdullah bin Amr bin Uthman, kata Abdullah bin Amr bin Uthman, anna imra'atan samat hamilan fasta'tashat. Ada seorang perempuan, dia berpuasa sedangkan dia mengandung. Tiba-tiba dirasa dahaga sangat. Fasu'ila anha bin Umar. Maka orang ditanya tentang orang puan tersebut kepada Abdullah bin Umar. Lepas tu, benda yang Abdullah bin Umar suruh, fa'amaraha an tuftira. Maka Abdullah bin Umar suruh dia dia berbuka. Abdullah bin Umar suruh dia berbuka. Wa tut'ima kulla yawmin miskinan mudda. Lepas tu mesti dia kena bayar sehari secukup. Okey, di hujung hadis dia, thumma la yujzi'uha, kemudian tidak memadai untuk perempuan tersebut, fa idza sahhat qadathu. Apabila dia sihat, dia kena qada balik. Okey, sekarang ni benda kita nak faham. Ada riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawasanya kena bayar fidyah sahaja. Tapi ada riwayat yang kedua bahawasanya Abdullah bin Umar suruh qada. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab tafsir Imam Jassas, seorang ulama tafsir dalam mazhab Hanafi, dia menisbahkan pandangan yang mengatakan wajib qada dengan fidyah adalah pandangan Abdullah bin Umar. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita kena ingat, ketika mana daripada seorang sahabat ada riwayat mengatakan kena bayar fidyah dan ada riwayat kena bayar fidyah dengan qada, kita nak pakai mana? Kita kena pakai sesuai dengan dalil yang datang daripada Quran dan datang daripada hadis. Sebab ni perkataan sahabat. Okey, boleh faham? Dalil daripada kita ambil, sebenarnya kita kena bincang Al-Quran dulu, cuma kita nak ambil hak yang daripada bawah dulu. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas salati was-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada orang musafir sebahagian daripada sembahyang. Sembahyang 4 jadi buat 2. Kan sebahagian daripada sembahyang Allah Taala letakkan daripada orang musafir. Begitu juga was-shaum, dan Allah Taala letakkan daripada orang musafir puasa. Orang musafir tidak wajib dia berpuasa.
Lepas tu kata Rasulullah, wa anil hubla wal murdi'. Begitu juga Allah Ta'ala letakkan puasa daripada perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu. Berarti molek. Dalam hadis ni, Allah Ta'ala, Rasulullah kata, sama di antara orang musafir dengan perempuan mengandung dan perempuan yang menyusu. Maksud dia, silap. Sama di antara orang musafir. Allahu Rabbi, bolok pula. Sekali lagi ya. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala meletakkan daripada orang musafir sebahagian daripada sembahyang dan puasa. Allah Taala meletakkan puasa daripada orang musafir. Dan begitu juga kepada perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu anak. Jadi bermakna dalam hadis ni kita faham dia, Allah Taala samakan hukum orang musafir dengan perempuan yang menyusu dan perempuan yang mengandung. Apabila sama, sebagaimana orang musafir wajib dia kena qada balik, maka begitu juga orang mengandung dan perempuan yang menyusu anak wajib dia kena qada balik. Sebab dalam Quran Tuhan kata, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Okey, boleh faham? Satu, daripada Abdullah bin Umar, selesai. Ada pun riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Memang ada riwayat yang sahih. Abdullah bin Abbas kata orang perempuan yang mengandung dengan perempuan yang menyusu mesti kena hanya cukup bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Tapi ada riwayat yang kedua daripada Abdullah bin Abbas, yang mana riwayat yang kedua dikeluarkan oleh ulama hadis yang dikenali sebagai Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf dia. Sanad dia lagu mana? Kata Imam Abdul Razak dalam Musannaf dia, daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Ibnu Juraij, daripada Atha, daripada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, tuftirul hamil wal murdi'. Orang yang mengandung, perempuan yang menyusu, dia boleh berbuka. Wa taqdiyani siyaman. Mesti dia kena qada balik puasa tersebut. Wala tut'iman. Dan tidak boleh dia memberi makan. Jadi sekarang ni, ada hadis yang menyebut Abdullah bin Abbas kata kena bagi makan sahaja. Dan ada hadis yang Abdullah bin Abbas kata tak boleh, kena qada. Jadi lagu mana? Takkan kita nak ambil satu, kita tinggal satu lagi. Sedangkan kedua-dua tersebut datang daripada Abdullah bin Abbas. Sebab itulah, kata ulama, pandangan yang mengatakan gugur qada daripada perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu adalah pandangan yang cukup daif, menyalahi dalil syarak. Okey, boleh faham? Sebab bila kita kata menyalahi dalil syarak, yang pertama sekali kita kena tengok hak yang jelas disebut dalam Al-Quranul Karim adalah orang musafir, orang sakit, apabila dia tinggal puasa, maka wajib dia kena qada balik. Orang tua, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allahu Rabbi, mari ayat. Hak yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada orang-orang yang dirasa terbebang untuk melakukan ibadat puasa, dia ada setengah penafsiran wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yutawwiqun. Maksudnya dia rasa terbebang untuk melakukan ibadat puasa, maka dia tidak berpuasa dan wajib dia kena bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Baik. Jadi ada sebahagian daripada ulama mendatangkan dalil bahawasanya benda ni dikhususkan kepada orang tua, hak yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi kita tengok ulama yang mengatakan hak yang kata orang perempuan yang hamil dengan perempuan hak yang menyusu tidak wajib qada dan wajib kena bayar fidyah saja kerana dia samakan orang puang ni dengan orang lelaki yang tua. Baik, sebenarnya qiyas orang menyusu dengan perempuan yang mengandung dengan lelaki yang tua adalah qiyas yang tidak betul. Hak yang betulnya adalah disamakan dengan orang sakit. Orang lelaki tua, hak yang tidak mampu berpuasa, dia tidak akan mampu berpuasa sehingga dia meninggal dunia. Sebab semakin hari semakin tua, dia bukan semakin hari semakin muda. Okey, boleh faham? Manakala orang puang hak yang mengandung, dia ada penghujung kandungan dia. Kalau dia menyusu, ada penghujung penyusuan dia. Dan ni orang puang umur 40 tak mau beranak dah. Betul tak gitu? 40 tak mau beranak dah. Kadang-kadang beranak seorang serik dah, tak mau beranak dah. Benda supoh dah tak mau beranak. Biarlah hak lepas daripada tubik bulu anak tu, hak tu nombor 2. Sakit sangat beranak. Jadi sekarang ni kalau kita tengok uzur yang ada pada perempuan yang mengandung dan perempuan yang hamil tidak berterusan seperti orang tua.
Sebenarnya sepatutnya dikiaskan kepada orang sakit. Sebagaimana orang sakit, dia ada penghujung sakit dia. Lepas daripada habis sakit, wajib dia kena qada. Sebab itulah ulama empat mazhab tidak menerima pandangan Abdullah bin Umar dan pandangan Abdullah bin Abbas dalam masalah ni. Kerana ada beberapa masalah. Pandangan Abdullah bin Abbas dan pandangan Abdullah bin Umar adalah pandangan yang cukup lemah. Okey, boleh faham? Pandangan yang cukup lemah. Kalau memang ada riwayat yang mengatakan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengatakan perempuan mengandung dan perempuan menyusu hanya kena bayar fidyah, maka kita kena jawab ada riwayat yang kedua datang daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, bukan setakat kena bayar fidyah, bukan juga kena qada. Di antara ulama yang menakalkan pandangan Abdullah bin Umar kena qada serta bayar fidyah adalah Imam Jassas dalam kitab tafsir dia, dan Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra dia. Di antara ulama yang mendatangkan Abdullah bin Abbas juga berpandangan kena qada adalah Imam Abdul Razak, seorang ulama hadis dalam kitab Musannaf dia. Macam kita cover saat ni. Siap dengan sanad hadis tu. Kita cover. Mudah je sanad hadis. Daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Ibnu Juraij, daripada Atha, daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata, "Tuftirul hamil wal murdi' wa taqdiyani siyaman wa la tut'iman." Mesti ataupun orang yang hamil dengan perempuan yang mengandung, dia boleh berbuka, lepas tu mesti dia kena qada balik puasa tersebut, dia tidak memada bagi makanan sahaja. Allahu Rabbi. Sebab itulah tidak boleh kita hanya melihat kepada satu pandangan. Ketika pandangan tersebut tidak diambil oleh empat mazhab, maka kita jangan menganggap pandangan tu adalah pandangan yang kuat. Empat mazhab kalau dah ambil, jadi bermakna pandangan tu adalah pandangan yang ada masalah. Lepas tu orang kata Syekh Yusuf Qardawi kata tak apa. Orang yang kata tak apa, walaupun ia masuk dalam buku, ia baca tak habis fatwa Syekh Yusuf Qardawi dalam masalah ni. Cuba baca. Ada kadang-kadang orang menulis dalam masalah ni tidak amanah dalam menakalkan fatwa ulama. Syekh Yusuf Qardawi kata, kalau sekiranya orang puang tu setiap tahun beranak, maka boleh diambil pandangan yang menyatakan sama dengan orang tua. Tapi kalau jarang beranak, maka dia kena ambil pandangan majoriti ulama. Sebab sama dengan orang sakit. Cuba perhati fatwa Syekh Yusuf Qardawi dalam masalah ni. Jadi, ni ramai ibu-ibu muda, dia kata tak apalah sebab Syekh Yusuf Qardawi kabur lagu tu. Bukan dia baca fatwa Syekh Yusuf Qardawi pun. Dia baca orang yang tulis buku dah. Orang tulis buku ambil terjemah hak dia nak je. Hak bawah lagi tak ambil. Tu jadi masalah. Okey, boleh faham kan? Allahu Rabbi. Kesimpulan, tak kira lah daripada Syekh Yusuf Qardawi ke, selain daripada Syekh Yusuf Qardawi ke, pandangan tersebut adalah pandangan yang lemah. Bukan pandangan yang kuat. Kerana ada dua riwayat daripada Abdullah bin Abbas sendiri dan Abdullah bin Umar. Itu perlu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.